Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca, faham, amal pada hari ini untuk terus kita berada pada bahagian kedua Ramadan kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi memberi nafas kita dalam hidayah iman. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Safas. How are you today, Safas? Alhamdulillah Ustaz ya. Good, eh? Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa perasaan Ustaz dah berada pada bahagian kedua Ramadan kita? Malam tadi kita bermula kunut Safas dalam tarawih ya. Kalau di Mekah Madinah dah mula daripada awal malam kan. Betul. Jadi bila masuk saja kunut ni, kalau kita kat Malaysia antaranya kita sudah itu sudah menandakan bahawa kita sudah menghampiri penghujung Ramadan. Tapi kita kena semakin pertingkatkan semangat Safas, insyaallah, memburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jangan tersilap Lailatul ya, Lailatul Qamar ke. Okey, yang kita doakan pada tuan-tuan yang terus bersemangat pada hari ini, kita terus share, kongsikan My Quran Time pada hari ini dengan rakan-rakan. Kita mulakan majlis kita dengan doa kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mohon Allah tambahkan keberkatan, kebaikan pada akhlak kita dengan ilmu daripada Al-Quran pada hari ini. Kita ingin meneruskan pada surah Fussilat, surah yang ke-41 halaman 478. Apakah ringkasan sinopsisnya? Kita saksikan. Iaitu pada ayat yang ke-12 Allah bercakap ataupun menceritakan penciptaan ya bumi ataupun langit yang bertahap dan berperingkat serta keindahan bintang-bintang ya, itu dia nyatakan pada ayat yang ke-12. Kemudian pada ayat 13 hingga ke-18 ancaman kepada mereka yang musyrik, yang syirikkan Allah dengan bencana yang menimpa kaum Ad dan juga kaum Thamud, iaitu yang diutus Nabi Hud dan Nabi Saleh. Dan kemudian pada ayat 19 hingga 20 kita melihat bahawa amaran Allah azab bagi kaum yang kufur, yang ingkar kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan azab itu disaksikan oleh tiga anggota badan yang kita akan saksikan, kita akan baca pada ayat 20 sebentar lagi. Jadi kita mulakan dahulu dengan ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-15 memulakan majlis kita pada hari ini. Jom kita bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran walau di mana juga berada, apa khabar, dan doakan moga-moga terus dikurniakan kesihatan dan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan baki Ramadan yang berbaki dengan penuh iman dan wahtisaban, dengan penuh tingkatnya iman kita dan juga penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diterima amalan dan dihapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak mulakan bacaan kita dalam pertemuan pada hari ini. Kita nak mula ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-15. Jadi mari kita sama baca sama-sama. Saya pun nak baca ni nak kena hati-hati juga, takut ada tersasul. Nanti saya akan kongsikan ada satu kisah Ustaz Fas yang berlaku dekat Masjidil Haram. Ada seorang ibu ni dengan Al-Quran. Sekejap lagi
nantikan kita kongsikan insya-Allah. Ini hadiah istimewa hari ini. Subhanallah, subhanallah. Baik. Kita baca dulu dengan bacaan murattal Hijaz lah dulu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim kita dah bacaan ayat 12 hingga 15 sebentar tadi daripada halaman 478. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi untuk memimpin bacaan sebentar tadi, dan kita menyambung apa yang telah kita belajar semalam, iaitu berkaitan dengan penciptaan. Kalau semalam berbincang tentang penciptaan bumi Ustaz ya. Penciptaan bumi dan juga rezeki yang adanya ya, 2 malam 2 hari dan juga ditambah dengan arba'ati ayyam, iaitu 4 masa 4 hari. Dan dalam ayat yang ke-12 Allah menyatakan faqadahunna sab'a samawat, iaitu Allah menyempurnakan, Allah mencipta 7 petala langit. Nah, bukan sekadar satu petala langit yang kita lihat pada malam hari itu yang ada bintang dan sebagainya, tetapi 7 petala langit itu fi yaumain, dalam masa 2 hari. Maksudnya pendek je Ustaz ya. Berbanding dengan kalau bumi ini ada 2 hari campur
4 hari, ya, 6 hari lah. Dan kalau ada yang kata, oh adakah 2 campur 4 campur 2 8, ya, sebenarnya berlaku untuk bumi dalam masa yang sama juga dibincangkan oleh ulama, diciptakan juga langit. Tapi langit ini, pelbagai petala langit ini hanya perlukan 2 hari sahaja. Dan antara ibrahnya tentang penciptaan bumi ini yang makan masa yang lebih, maksudnya ia adalah penuh ketelitian dan mempunyai fungsi yang lebih yang diberi perhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Ya, sudah pastinya Allah itu kun fayakun, ciptakan jadi terus Ustaz, ya. Tetapi kita bercakap tentang Allah memberi hidayah kepada kita tentang mana satu yang diberi perhatian lebih, mana yang 2 hari ataupun 2 masa sahaja. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan diwahyukan kepada setiap langit itu urusan-urusan ketentuan-ketentuannya. Berbanding dengan bumi, bumi ini diberitahu tentang, kalau dalam ayat yang ke-10 itu aqwataha, iaitu tentang ekologi makanan. Maksudnya segala perkara rezeki kita ini ditentukan, tetapi untuk planet lain diberikan urusan-urusan yang tidak diberikan highlight tentang rezeki. Ya, jadi kalau ada yang kata bahawa kita ni dah ambil bosan duduk kat bumi ni, nak pergilah duduk dekat Marikh ke ataupun duduk dekat langit yang ketiga tu, ya. Sebenarnya kalau baca ayat ini kita tahu bahawa rezeki ini sebenarnya disetkan di bumi ini sahaja, ya. Di tempat lain tu ada oksigen dan sebagainya Ustaz, ya, yang saya kongsi sebelum ni. Projek tahun akhir kejuruteraan kimia saya yang diminta oleh NASA ialah untuk mengkaji kehidupan di planet lain, kan, di planet Marikh kalau tak silap waktu itu. Dan memang kos untuk hidup selama beberapa bulan untuk 30 orang itu berjuta-juta USD, nak menunjukkan bahawa apa, sebenarnya aqwataha ini ada di sini, ya, untuk rezeki, oksigen, tentang keperluan makanan berbanding dengan di planet ataupun di tempat lain. Wa zayyana as-sama, dan Allah menghiaskan, kami menghiaskan as-sama ad-dunya, iaitu langit yang pertama yang kita tengok pada malam hari itu, bimasabih, iaitu dengan lampu-lampu Ustaz, iaitu bintang-bintang, wa hifdha, dan bintang-bintang ini ada tugas untuk menjaga daripada jin-jin yang kita lihat dalam surah lain. Allah terangkan bahawa kalau ada jin nak mencuri maklumat, maka pada waktu itu bintang-bintang ini akan dilontarkan ataupun akan mengena kepada jin tersebut. Zalika taqdirul aziz, iaitu ini adalah ketentuan daripada al-azizul alim, iaitu yang maha perkasa dan maha bijaksana Ustaz. Ada orang yang perkasa, ada pangkat tapi tak berbijak, masya-Allah, kan. Kita tengok dia punya cara nak mengendalikan sesuatu urusan, memimpin negara ke negeri itu macam pangkat ada, kan. Memang dia dipilih sebagai wakil rakyat tapi tak berapa bijak sangat, ya. Ada orang bijak tapi dia tak ada pangkat, ya. Dan bagi Allah, Allah Al-Aziz bukan sekadar berkuasa, tetapi Allah ini mengetahui segala apa yang ada di langit-langit ini, berkuasa, dan Allah tahu bahawa ada makhluk yang ingin mencuri maklumat, maka dinyatakan, dijadikan bimasabih, ya. Allah hiaskan itu satu cantik Ustaz, ya. Kita tengok cantik tetapi ada fungsi. Sama juga kalau kita nak raya ni Ustaz, ya. Kalau ada yang nak tukar apa, langsir ke, nak tukar lampu jadi lip-lap ke, cantik satu, tapi kena tengok fungsi ada ke tak. Kan, kalau masuk rumah lampu lip-lap macam disco tu tak payah pasang lah, kan, pasal mening kepala je. Ya. Jadi nak ceritanya ialah bila Allah menggunakan perkataan wazayyanas sama, Allah hias cantik, tetapi di hujung itu wahifdha, ada fungsi Ustaz. Itu pelajaran yang boleh kita ambil. Kalau rasanya langsir tu dah cantik, tahun lepas cantik, tahun ni mesti cantik juga, tak payah tukarlah. Pasal fungsinya tetap sama untuk menjaga ataupun nak mengelak orang luar dampak ke dalam rumah ataupun luar panas dan sebagainya, maka tak payah kita membazir kat situ. Baik. Di sini ayat 13 diteruskan dengan segala kelebihan ataupun kehebatan Allah. Allah menyatakan fa in a'radu, apabila mereka berpaling, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud, iaitu katakanlah aku telah diperingatkan untuk satu petir yang kena seperti petir kepada 'Ad dan Thamud. Kalau kita tengok asbabun nuzul kepada surah Fussilat ini, sebenarnya ada seorang tokoh, bukan tokoh lah, kira macam orang kaya lah waktu zaman di Mekah itu, namanya Utbah bin Rabi'ah. Dia ni orang kaya, berpengaruh. Jadi orang Mekah pun kata kau pergi jumpalah Nabi Muhammad tu, dia kacau je. Kacau je. Jadi Utbah bin Rabi'ah pandai bercakap Ustaz, ni bercakap dengan Nabi apa sebagainya. Nabi cakap dah habis. Lebih kurang gitu kan, dah habis.
Nabi baca ayat ini, ayat 1 sampailah kepada ayat yang ke-13 ini, ya, yang fa in a'radu, jika mereka berpaling, faqul anzartukum, kata, dan maka katakanlah, ya. Jadi Nabi baca. Bila Nabi baca, Utbah Rabi'ah ini, bin Rabi'ah ini, dia rasakan bahawa ini bukan perkataan Nabi. Pasal bila dia cakap faqul, itu maksudnya ada macam kalau kita dalam movie ke apa kan, dia maka begitu kan suaranya itu, maka dia rasakan macam satu gegaran pada diri dia, sampai sebahagian riwayat menyatakan dia ambil tangan dia, dia tutup mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan baca lagi. Masya-Allah. Cukup ya. Dan bila saya baca kisah tersebut, kalau saya lah, ya, mungkin 5-10 tahun lepas tengok ayat 13 ni, Ustaz, tak ada kait, tak terkesan pun, ya. Sampai sekarang pun bila tadabbur, bila tengok belajar tu pun, ini ayat 13 baru nak belajar kan. Ya, jadi bagi Utbah bin Rabi'ah, dia first time dengar sahaja Nabi baca, dia terus saja tak tahan dah, ya, dia terus saja tutup mulut, dia kata okey dan dibalik. Jadi orang musyrik, orang Mekah pun tanyalah kepada Utbah bin Rabi'ah, apa pasal pula dia beberapa hari tak ada ni kan. Tanya, dia kata sebenarnya Nabi tu dia betul tu kan. Dia dah kena sihir lah ni kan. Cuba kau bagi satu jawapan lah, satu perkara, pasal kita nak pergi sampaikan pada orang Mekah bahawa Muhammad ini adalah orang yang tak betul kan. Jadi akhirnya keluarlah perkataan, oh sebenarnya itu sihir. Jadi maksudnya Utbah bin Rabi'ah kena sihir, padahal sihir ini kita tahu saatnya dia bukannya daripada ayat-ayat begini. Betul. Ayat-ayat ini, ayat Al-Quran ini, dia memberi kesan yang bukan sekadar besar, tetapi ia memberi kesan positif, ya, kepada seseorang yang bersama dengan surah ini ataupun dengan Al-Quran ini. Jadi Allah mengingatkan perkara ini pada ayat yang ke-14. Kita baca sekali lagi tentang bagaimana rasul-rasul sebelum ini, ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersungguh-sungguh walaupun ada orang yang degil. Kita tengok ayat 14, pelajaran untuk kita juga perlu bersungguh-sungguh menyampaikan, belajar dan menyampaikan mesej daripada Al-Quran. Ayat 14 bersama Ustaz Tar. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak ulang bacaan kita di ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama baca, kita sama-sama pendengarkan, sebab saya yakin dan percaya barangkali ada di antara ibu-ibu ayah ataupun siapa juga yang kadang-kadang dia rasa terduduk Ustaz rasa lemah semangat kerana tak dapat baca Ustaz Fas. Macam sahabat-sahabat lain baca, macam orang lain baca, tak boleh baca, saya tak boleh baca Quran. Itulah yang saya nak sebut kisah nanti tu. Kita baca dululah. Kita baca dulu ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama baca sama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-14 ini, id, perkataan id itu sebenarnya untuk kita sama-sama menyorot kembali kepada sejarah ja'athumur rusul, ya, telah datang rasul-rasul di kalangan mereka, min baini aidihim wa min khalfihim, dan daripada belakang mereka. Apa maksud depan belakang ini Ustaznya? Maksudnya secara terang-terangan, secara bersembunyi didatangi, ya, rasul-rasul ini betul-betul bersungguh-sungguh, maksudnya secara umum, secara khusus rasul-rasul ini berusaha bersungguh-sungguh untuk membawa satu mesej, iaitu alla ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah respon mereka? Mereka respon qalu law syaa rabbuna la anzala malaikah, ya, kalaulah Allah ni nak, mesti Allah dah turunkan malaikat. Kan, nabi rasul ini dah bersungguh-sungguh dah. Ya, pelajaran untuk kita ialah kita pun kena bersungguh-sungguh Ustaz, mengajar, mendidik anak kita, ya, walaupun
mungkin tak berapa lancar Al-Quran Ustaz ya. Berbalik pada kisah Ustaz tu adalah saya pun tak tahu apa kisahnya Ustaz. Okey, dia macam ni, ada kisah dikongsikan. Ada seorang ibu ni, sebab dia kita kadang-kadang bila kita tak boleh baca ni, kadang kata saya ni tak pandai lagi, saya ni tak boleh baca. Ada seorang ibu ni dalam Masjidil Haram ni kan, dilihat daripada jauh dia baca Quran Safas. Ya. Ayat ditunjukkan tersengut-sengut baca, baca. Bila datang dekat Safas kan, Al-Quran yang dia buka tu disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illa, itulah yang dibaca Ustaz Fas. Betapa naknya dia baca Quran tapi dia tak mampu. Mungkin tak sempat nak belajar ataupun belum mampu lagi, tapi dia nak juga tengok Al-Quran mushaf, dia nak sebut kalimah-kalimah Al-Quran. Apa dia sebut? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Kadang-kadang kita susah nak baca kan, kita tersalah, kita tersilap, kita dah malas nak baca, tak naklah baca. Tengok orang yang dia tak boleh nak baca tapi dia nak juga baca Al-Quran, sehingga dia sebut apa yang dia boleh sebut, zikir-zikir, tapi dia tengok Al-Quran, dia nak melihat, dia nak sebut kalimah tu. Jadi kita ambillah semangat, besok nuzulul Quran kan. Betul. Kita ambil semangat, moga-moga Allah pemudahkan kita untuk terus belajar Al-Quran Safas, insya-Allah ya. Dan tidaklah seperti orang-orang kufur ini Ustaz ya, menyatakan kalaulah law syaa rabbuna la anzala malaikah ya, boleh je kalau Allah nak mestinya boleh dihantarkan malaikat ya, menurunkan malaikat, maka sungguhnya kami mengingkari wahyu engkau diutus untuk menyampaikannya. Maksudnya ialah dia bagi alasan Ustaz. Betul, ya, macam makcik tadi itu dia tak bagi alasan. Ya, walaupun tak tahu baca, teruskan saja nak mendapat pahala tengok Quran. Subhanallah. Ya, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan sarsara ya, perkataan ini kita lihat nanti, iaitu gemuruh ataupun sangat bising ya, berteriak 3 kali disebut di dalam Al-Quran sebagai salah satu daripada azab yang diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang diingatkan ya. Pada ayat yang ke-16 kita akan baca nanti, diingatkan tetapi akhirnya dia tidak melayannya, maka dihantarkan angin kencang yang bergemuruh ya, gemuruh dan sejuk yang menyebabkan akhirnya bergelimpangan pada umat pada satu zaman dahulu. Kita berehat sebentar, kita kembali semula untuk melihat apa pelajaran untuk kita tetap bersungguh seperti rasul-rasul yang diutus sebelum ini. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang dapatkan yang original. Dapatkan lagu itu, nasyid itu dari kumpulan Raihan tentang malam Al-Qadar Safas. Al-Qadarnya. Jadi bolehlah kalau hari ini kita dah mula mengorak langkah, war-warkan. Jangan lagu apa sekarang dah ada lah. Ya. Selamat Hari Raya dah ada dah Safas. Dia membawa idea untuk cepat menghadapi Ramadan ya. Tapi kita kalau boleh kita nak bertahan selama mungkin dengan betul, Ramadan Safas. ini, dan Betul. pastinya membuat persediaan Ustaz ya. Betul, Safas. Persediaan untuk kuatkan lagi solat kita. Dan kalau ada yang tertanya Ustaz ya, saya ni tak mampu nak bangun malam kan. Tapi sebenarnya antara tips penting untuk menghidupkan malam ini, jaga solat maghrib secara ataupun isyak berjemaah. Betul. Solat tarawih itu bersama imam sampai ke hujung, Masya dan Allah. juga solat subuh berjemaah. Jaga itu pun insya-Allah dikira sebagai qiyamul lail. Ya, subhanallah. Nak tambah boleh, tetapi itu jaga ya, itu jaga dahulu. Kadang-kadang ada yang letih Ustaz ya. Tapi jangan sampai kita tak rancang tenaga kita, betul. letih siang, kacau dodol tu kan, dan akhirnya malam kan
masa tarawih itu kan, bila sallu ala nabi tu dia pun sallu juga pergi ke bawah belakang saru kan. Jadi kita doakan, Betul, kita Safas. rancang Betul, ya. Safas. Kalau nak bergerak balik kampung pun sama-sama kita, kalau boleh tahun ini adalah bulan Ramadan ya. Betul, Safas. Malamnya itu dipenuhi dengan ibadah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin Ustaz. Jadi kita pun rasa sangat gembira untuk kita berkongsi, kita nak maklumkan besok akan ada pelancaran aplikasi Quran Isyarat USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, yang akan disempurnakan oleh DYMM Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan Puan Azrina yang saban hari bersama dengan kita menyantuni golongan-golongan orang kelainan upaya yang menyatakan bahawa Al-Quran for all, Al-Quran untuk semua, tidak ada sebab lagi untuk kita tidak bersama dengan Al-Quran. Jadi kita ucap tahniah kepada USIM di atas pelancaran besok insya-Allah aplikasi Quran Isyarat Safas. Menarik tu, kita pun nak tengok juga nanti Itu insya-Allah. maksudnya sokongan kita kepada Ya, OKU subhanallah. Ustaz ya. Betul. Agar lebih ramai lagi apa istilahnya menyantuni dan jangan sampai kita jadi orang yang membenci, Allahu Akbar. yang menzalimi kepada orang-orang OKU. Betul. Kerana mereka adalah makhluk Allah juga Ustaz Ya, ya. subhanallah. Jangan sampai dipandang hina, Ya Allah. khawatir nanti kita yang dipandang hina azab di akhirat nanti Allah, Ustaz ya. na'udzubillah min dzalik Safas. Jadi insya-Allah kita nak singgah seketika di ruangan tajwid menarik hari ini. Jom kita saksikan. Baik. Tempoh hari tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, saya ada kongsikan tentang sempurnakan bacaan pada huruf pembukaan surah. Namun saya dengan rendah diri saya nak mohon ampun dan maaf, salah silap saya, kekurangan saya tersilap berkongsi info pada tempoh yang hari yang lalu berkenaan dengan kadar mat pada pembukaan surah, permulaan surah. Semalam pun kita belajar kan Hamim kan, surah awal surah Fussilat. Jadi ha dengan mim tu nama dia apa dia? Mad lazim harfi mukhaffaf. Kadar bacaan dia saya pernah sebut sebelum ni 2, 4 atau 6. Salah sebenarnya, saya tersilap, terleka sebenarnya. Mungkin kepala doktor ingat benda lain nak buka apa petang ni. Mohon ampun maaf. Mudah-mudahan Allah SWT akan terus menjaga kita. Dan sebenarnya ida mim tu 6 harakat. Hamim cara bacaannya. Dia tak ada 2, dia tak ada 4, iaitu mad arid li sukun. Itu mungkin saya terfikir tentang mad arid li sukun kot. Ini mad lazim. Jadi mim itu 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. 6 harakat. Jadi kadar mad pada mad lazim harfi mukhaffaf 6 harakat. Jadi jemput sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan untuk sebarkan semula. Yang betul ni sebarkan semula kadar mad lazim harfi mukhaffaf. Sekali lagi ampun maaf dari saya. Moga-moga kita terus dijaga oleh Allah SWT untuk memperelokkan bacaan kita seperti ibu tadi. Walaupun dia tak boleh nak baca, tapi hasrat dia, kesungguhan dia nak sebut ni tuan-tuan, tak boleh sebut. Tapi nak sebut, dia sebut tu sebab tu tak tahu Safas. Bila pergi dekat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah, tangan dia tunjuk ayat. Ada sungguhnya, bersungguhnya. Jadi kalau kita macam masih kesangkut merangkak-rangkak sikit-sikit tu, hargailah kesempatan yang Allah Taala begini dan tambahlah semangat untuk kita terus belajar. Moga-moga dapat kita menyebut kalimah-kalimah daripada 6236 ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tar ya, sebentar tadi berkongsi pembetulan Ustaz ya. Pembetulan biasalah Ustaz ya, kita dah nak raya ni ya, minta maaf dan harapnya itu menjelaskan bagaimana membaca hamim sebentar tadi dan huruf muqataah lain Ustaz ya, untuk cara bacaan yang tepat. Baik, sebentar tadi kita sudah pun membaca sehingga ayat yang ke-15, di mana pada ayat yang ke-13 di hujung itu Ustaz ya, bercakap tentang satu ancaman ya, iaitu amaran tentang apa yang pernah melanda kepada Ad dan Thamud. Kepada Ad yang diutuskan Nabi Hud dan Thamud diutuskan Nabi Saleh alaihi salam. Jadi pada ayat yang ke-15 dijelaskan tentang Ad, apa sebab kaum Ad ini jadi sombong ya. Fa amma adun fastakbaru fil ard
bighairil haqq, ya, sombong tanpa kebenaran, tanpa asas yang benar. Dan mereka menyatakan apa sebabnya Ustaz ya? Mereka bercakap, dia kata man asyaddu minna quwwah. Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Dan memang mereka tu lebih kuat, posture badan mereka, tubuh mereka lebih besar daripada manusia-manusia lain Ustaz ya. Banding dengan saya ni memang jauh kecil lah banding dengan mereka kaum Ad ini. Jadi mereka kata bahawa kami tough, kami kuat. Tetapi jawapannya apa? Awalam yarau annallaha allazi khalaqahum. Tak ke mereka memerhatikan Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka? Ya, memang orang lain tak ada lebih kuat daripada mereka, tetapi ada Allah yang amat kuat. Wa kanu biayatina yajhadun, dan mereka itu berdebat. Samud juga akan dibicarakan apa sebab mereka itu memilih untuk berada pada kesesatan. Kita tengok perkara ini agar kita dapat ambil pelajaran, agar kita sentiasa tunduk kepada Allah dan menjadi saksi kepada ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-20 di halaman 478. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy rihan صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-16 hingga 20 menceritakan pada ayat 16 itu apakah azab yang diberikan kepada kaum Ad Ustaz ya. Dihantarkan pada mereka angin yang gemuruh, yang sejuk ya, fi ayyamin nahisat, iaitu beberapa hari yang penuh dengan kesengsaraan ya. Nahisat ini adalah nombornya kurang daripada 10 Ustaz ya, kurang daripada 10 hari. Tetapi apa yang berlaku, linuziqahum azabal hizyu, iaitu dirasakan azab yang hina pada kehidupan di dunia, dan di akhirat nanti lebih hina lagi. Wahum la yunsarun, tidak akan dibantu ya. Walaupun mereka kata bahawa kami kuat, kami boleh bantu sesama kami, tetapi Allah kata no ya, kamu akan dihina ya, kamu tak hebat pun, dan kamu tidak boleh dibantu oleh sesiapa pun bila sampai di akhirat nanti. Jadi sebabnya dalam dunia ini Ustaz ya, kalau ada yang kata oh saya boleh dibantu, saya buat salah pun saya boleh dibantu oleh orang-orang yang menyokong saya, watch out ya. Ingat bahawa
telah berlaku kepada kaum Ad bahawa mereka tidak boleh membantu ya nak membela ustaz ya kepada pesalah, tidak mampu, dan kita tidak mahu jadi pembela kepada orang-orang yang berbuat kezaliman dalam dunia ini. Wa amma Thamud pada ayat yang ke-17, orang kaum Samud pula bagaimana? Mereka itu diberi hidayah ya, diberi hidayah, diberi petunjuk, fastahabbul ama 'alal huda. Mereka cintakan kebutaan, tidak dapat melihat, berbanding dengan hidayah. Mengapa diberikan highlight tentang hidayah? Kerana mereka diberikan satu mukjizat ustaz ya. Nabi Saleh datang dengan mukjizat unta tu, yang unta keluar daripada batu tu kan, boleh tengok secara fizikal, bayi, kanak-kanak pun boleh memahami ini adalah suatu mukjizat. Tak mungkin tiba-tiba muncul unta tersebut daripada batu. Jadi bila mereka dah diberikan hidayah yang amat jelas ya, amat jelas, tetapi mereka masih lagi memilih untuk al-ama, iaitu buta daripada hidayah Allah, maka diazab dengan satu petir ya, seperti satu petir yang hina, al-hun bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Dan siapakah yang selamat? Allah kata pada ayat yang ke-18 tadi ustaz, wa najjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun ya, Allah selamatkan orang beriman kerana apa? Kerana mereka ini bertakwa, takut, dan sentiasa nak jaga diri mereka daripada azab Allah dengan melakukan apa yang telah diperintahkan, menjauhi perkara yang dilarang, dan sentiasa mohon keampunan. Dan ini disampaikan lagi, Allah sambung lagi kepada ayat yang ke-19 itu, wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, dikumpulkan musuh-musuh Allah kepada neraka, fahum yuzaun, dan diiringkan ya, kalau mengikut tafsiran diiringkan orang yang paling dosa besar ustaz, diletak paling depan. Tapi bila diletakkan istilah yuhsyaru itu satu siksaan juga. Ya, kalau katakan orang bersalah ni, dia kumpul ya, yang buat mencuri, merompak, yang menzalimi, OKU, semua kumpul sekali. Dan kemudian barulah dimasukkan ke dalam azab. Kumpul itu saja dah tersiksa dah ustaz. Yang kita, kalau orang-orang yang beriman itu akan dimudahkan dan akhirnya terus sahaja dihantar untuk pergi mendapat rahmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang Allah cakap tadi, yattaqun, itu terhindar daripada azab. Dan ayat yang ke-20 itu ya, Allah menceritakan tentang apa hakikat ya, tentang hakikat di akhirat nanti, iaitu idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum. Siapakah yang bersaksi? Kadang-kadang kita boleh datangkan saksi macam-macam maksud dia, peguam bela boleh je pergi tanya soalan-soalan yang tak berkaitan pun pasal nak membela kepada seseorang. Tetapi di akhirat nanti ya, yang bersalah, yang akan mendakwa dia ialah telinga dia. Ya, kamu dengar apa budak tu menjerit ya, kamu buat apa dengan dia menjerit, kamu tengok ya, absaruhum. Dan yang ketiganya wajuluduhum ya, wajuluduhum itu kulit mereka ya. Kalau katakan kulit itulah yang digunakan, tangan ke menyepak orang ke, baling air panas ke ustaz ya, sehingga melecur ke apa ke, kulit yang buat perkara tersebut akan menjadi saksi bima kanu ya'malun. Dan pada waktu itu baru kita tahulah bahawa sebenarnya tidak ada pembelaan yang menyebabkan kita ustaz ya selalu kena ambil pedoman daripada al-Quran, dan usaha mengajar al-Quran ini penting ustaz ya. Disebabkan kalau tidak ada al-Quran ini, sampai orang tak berhati perut. Ya, dia boleh rasa macam dia selamat di dunia, tetapi rupa-rupanya tidak sampai di akhirat nanti. Jadi kita baca sekali lagi ayat 20 itu sebagai peringatan kita bersama pada hari ini. Silakan ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-20, mengakhiri ataupun ayat yang terakhir di halaman yang ke-478 My Quran Time pada hari ini. Mari kita gemakan seketika segenap ruang kita berada, kita baca sama-sama ayat yang ke-20 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, maksud daripada ayat yang ke-20, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya, apa yang dilakukan, kalau katakan ustaz ya, apa yang dilakukan itu sampai dipukul dengan penyangkut baju, ya, kalau dikurung dalam bilik dan tidak dibenarkan bermain dengan kawan-kawan lain, kalau berlaku kepada anak kita, ya, itu adalah perkara yang memang menyayat hati, ya, dan kita memang akan bersama Al-Quran ustaz ya, makin bersama Al-Quran, makin kita akan memperjuangkan keadilan. Itu yang kita belajar. Betul, ya. Jadi itu sebabnya kalaupun kita tidak mampu berbuat banyak ustaz, tapi jangan pula kita kata apa aku kisah. Ya, bukan anak aku kan. Satu hari nanti bukan anak, tapi akhirnya bukan anak jiran, bukan anak saya, anak jiran. Rupa-rupanya anak kita ustaz ya, yang kita doa pada Allah SWT agar Quran terus dididik dalam keluarga, dalam masyarakat, dan kita ada harapan. Kita ada harapan dengan Fussilat, dengan Quran yang menjelaskan ini, dia akan menyelesaikan banyak isu-isu dalam dunia ustaz ya. Sebabnya penting sangat satu perkara ustaz ya. Utbah bin Rabi'ah pucat dan lesi. Allah. Selepas bertemu Rasul junjungan, mata dan telinga, kulit bersaksi, dosa dan maksiat jangan diringankan. Jadi kita tak nak di dalam negara kita ni diringankan, dan penting sangat ustaz ya. Quran ini diajarkan. Itu sebabnya ada satu lagi pantun. Hari ini ekstra ustaz. Ekstra ya. Pasal apa? Pasal ini memang istimewa lah ustaz ya. Saban hari bersama Al-Quran, wajah ceria mendidik umat. Masya-Allah. Ya. Doa dipanjat untuk guru dan rakan. Ya. Ustaz Tarmizi terus diberi berkat. Lain macam ada nama saya. Ada. Saya sempena dengan hari ulang tahun ya, pada hari ini. Moga-moga Quran terus disampaikan ustaz ya. Amin ya rabbana. Kerana Quran ini kalau ia tidak disampaikan, lebih ramai lagi orang yang menzalimi kepada anak-anak yang ada, kepada keluarga yang ada. Dan dengan Quran yang ustaz sampaikan terus mengajar ini, makcik tadi tak pandai pun dia semangat, ya, lebih ramai lagi yang bersemangat dengan Quran. Kita doakan keberkatan kepada Al-Fadil Ustaz Tarmizi kita sempena ulang tahun yang rahsia saya yang rahsia membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan yang pertama, kita bersikap berhati-hati dalam melakukan sesuatu, merancang dan tidak gopoh agar urusan kita teratur. Itu yang kita belajar daripada bagaimana Allah mencipta langit dalam 2 masa. Yang kedua, kikis sifat sombong yang boleh membinasakan diri ke lembah neraka. Dan yang ketiga, jaga perlakuan, segala anggota tubuh akan dipertanggungjawabkan. Kita bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Walaupun hari ini hari ulang tahun, doa sendiri Ustaz bersama kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Duhai Tuhan yang Maha Pengampun, suka akan hamba-Nya memohon keampunan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amalan kami sedikit ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah mertua kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah, kurnia kesihatan, kurnia kebahagiaan buat ibu kami, ayah kami yang melahirkan kami, mendidik kami ya Allah. Kurniakan ganjaran yang berlipat ganda buat mereka ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan selamat ulang tahun sana hilwa pada Ustaz Tarmizi. Terus Ustaz ya, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki ya, dan bersama Al-Quran sepanjang usia. Kerana umat ini memerlukan Quran. Dan inilah juga yang tuan-tuan boleh bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita berinfak pada hari ini kerana kita yakin bahawa segala amal inilah yang kita ingin bawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang dalam surah Fussilat, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.